إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Seolah ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Tidakkah engkau memerhatikan bahawa Allah Subhanahu wa taala memasukkan pada siang malam kepada siang dan memasukkan siang kepada malam. Yang ini silih berganti. Dan dia memudahkan menguruskan matahari dan bulan untuk faedah makhluk-makhluknya. Tetapi satu dari keduanya, tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Bersifatnya Allah Ta'ala dengan penuh kekuasaan dan luas ilmu pengetahuan, kerana bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu dialah sahaja Tuhan yang sebenar-benarnya, dan segala yang mereka sembah selain dari Allah adalah palsu belaka. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia yang maha tinggi keadaannya lah, maha besar kekuasaannya. Tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahawasanya dia memasukkan malam ke dalam siang dan siang ke dalam malam, iaitu berpanjangan waktu siang dengan memendekkan waktu malam, dan menundukkan matahari dan bulan mengikut perintahnya. Masing-masing berjalan beredar dalam orbitnya sampai kepada waktu yang tertentu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang hak dan patut disembah. Sedangkan persembahan yang lain, penyembahan yang lain adalah batil, yakni palsu. Dan dialah Allah yang maha besar dari segala sesuatu. Maka ayat ini ialah arahan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya orang-orang beriman mentajdidkan akan keimanan yang sedia ada, menyuntik iman yang telah diberi agar ia lebih subur dan ia lebih kukuh, dengan cara melihat af'al Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah taala yang maha dahsyat,
bagi menambahkan makrifatnya kepada Allah dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melihat dua ayat. Yang pertama dipanggil ayat al-maqru'ah. Yang kedua ialah ayat al-manzurah. Ayat yang maqru'ah maknanya tanda. Ayatun itu makna tanda. Tanda kewujudan, kebesaran, keagungan Allah yang maha dahsyat. Maka kita baca ayat ini dipanggil ayat-ayat Al-Quran, menunjuk ke atas kewujudan, kebesaran Allah yang maha dahsyat. Satu lagi ayat Al-Manzurah, mana ayat tanda-tanda yang menunjukkan kewujudan dan kebesaran keagungan Tuhan yang mentadbir sekalian alam, yang manzurah dilihat, mana semua makhluk yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, yang duduk dalam pentadbiran Allah Ta'ala setiap saat, tidak ada satu pun yang terlepas daripada kekuasaan Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Allahu yudabbiru samawati wal ard. Tuhan mentadbir langit dan bumi dan sekalian makhluk. Dan setengah daripada pentadbiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dipaparkan di sini ialah mengubah keadaan daripada gelap kepada terang, daripada siang kepada malam, malam kepada siang. Ini semua dipanggil ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Betul disebut dalam ayat lain, kul in ja'alallahu lailan sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahu ya'ti bidya. Katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya Allah Ta'ala menjadikan malam ini berpanjangan sampai hari kiamat, siapa selain Allah boleh menukar, mendatangkan siang? Kita tunggu 24 jam, 48 jam, seminggu, sebulan, gelap, tak ada turun siang. Mati manusia dan mengaung ini. Maka Allah Ta'ala cabar, siapa selain Allah boleh menukar. Jadi peredaran, pertukaran malam siang satu daripada kebesaran Allah Ta'ala yang sangat dahsyat. Maka oleh kerana itu Allah Ta'ala meminta dan mengarahkan secara wajib kita memerhatikan dia. Alam tara annallaha, tidakkah kamu memerhatikan dan kamu melihat dengan penglihatan yang sebenar, yaitulah annallaha yurijul laila fin nahar, Tuhan memasukkan malam pada siang, siang pada malam. Mana pertukaran dua keadaan ini sangat-sangat besar untuk manusia memerhatikan sehingga terasanya kebesaran Tuhan. Dan bila kebesaran Tuhan itu dirasakan menyentuh kalbi dia, maka dia tidak akan lalai daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Punca daripada manusia tidak memandang dengan benar, dipandang hanya pandangan untuk mengambil manfaat nafsunya. Siang mengumpul harta dia, malam sukaria makannya, maka dia tidak nampak apa yang disuruh oleh Allah, maka masuklah di kumpulan orang-orang yang lalai. Sebagaimana orang-orang yang kafir yang lalai. Maka adalah sifatkan orang kafir ini, yaquluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir dia makan, dia minum macam binatang kaki empat. Jadi taraf orang kafir itu sama dengan binatang kaki empat, yang mana mereka melihat dengan penglihatan mata luar sahaja untuk mereka meraihkan nikmat nafsu luar ni. Sedangkan mata dalam mereka tidak dilihat. Yang sini mesti dibuka supaya dia memerhatikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam ia mengolah siang dan malam pertukaran, dan juga dia mempermudahkan matahari, bulan yang begitu besar beredar setiap saat, siang, malam, pagi, petang, semua kita nampak tanda kebesaran Tuhan, supaya manusia itu mengenali bahawasanya bi annallaha huwal haqq, Allah Ta'ala sebenarnya Tuhan yang layak disembah, dan menafikan apa yang disembah oleh golongan jahiliyah sebagai batil, benda yang tidak benar. Dan Allah Ta'ala menyatakan dialah huwal aliyul kabir, yang maha tinggi lagi maha besar. Itu di antara banyak ayat-ayat yang Allah Ta'ala
suruh kepada kita mengambil dalil, memerhatikan supaya manusia jangan terlalai. Sebab kalau mata luar saja dibuka sedang mata dalam ditutup, confirm dia akan lalai. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatih inna fi zalika la ayatin likulli sabbarin syakur wa iza ghashiyahum mawjun kazzulal da'u allaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal bahr faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Tidakkah engkau memerhatikan? Jadi maknanya peranan mata ni sangat besar, dan peranan mata ni sangat besar dan banyak dalam Al-Quran menyuruh kita menggunakan dia tadi dengan cara yang benar dan cara yang amat besar untuk memerhatikan. Sebab dia yang layak memerhatikan zat yang maha sempurna di akhirat kelak. Maka cara membersihkan pembersihan mata tadi, kita memerhatikan dengan cara yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu memerhatikan mata. Bila kita lihat saja, dia mesti ada sentuhan dalaman dia, merasakan kebesaran, keagungan, kehebatan Allah yang maha dahsyat. Tidakkah engkau memerhatikan bahawasanya kapal-kapal pula, al-fulk, yang berlayar di laut, yang terdedah dengan berbagai-bagai musibah, dengan lautan yang dalam. Ya, kalau tuan terbalik ke dia habis tu. Ya, jadi sekarang di udara pula terbang. Ya, kalau lesap tu ke bawah tu lesap. Ya, itu semua maknanya Allah Ta'ala tunjuk kuasa besar dia. Tidakkah engkau memerhatikan bahawasanya kapal-kapal berlayar di laut dengan nikmat kurniaan Allah Ta'ala? Makna perjalanan di atas permukaan air tanpa ada sebarang, ya, maknanya halangan tadi, itu sebenarnya ialah nikmat kurniaan Allah. Kalau tuan nak batalkan, dihantarnya ombak sekali habis tu, ya, dihantarnya ombak besar tinggi pokok kelapa tu habis tu. Dia gegar ni, tengok tsunami tu apa yang berlaku dulu Jepun ketika berlakunya tsunami di Aceh. Wah, dia buat kenyataan dia akan buat alat canggih macam-macam lah untuk mengesan dari jauh datang tsunami. Sekali dia hentak habis. Dia punya kapal besar dah macam tin susu gitu. Pum habis, tuan langgang intang pukang. Itu baru sikit. Dan belum lagi tuan kata iza zulzilatil ardu zilzalaha, bila Allah gegar bumi besar, wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi mengeluarkan asqal, mana muatan bawah, mana bergulung habis. Wa qala al insanu ma laha, apa dah jadi insan sampai anak terkeluar daripada perut kandungan pun tak puasan. Bayangkan kan, punya dahsyat itu mukaddimah kiamat. Jelek tuan gegar habis semua sekali. Langit-langit berkeping-keping jatuh, melayang-layang, gunung macam sampah. Ya, tu tuan gegar dah. Ini sikit tu. Tsunami pun kita tengok macam mana dahsyat. Hari-hari kira penambahan mayat yang terapung, satu-satu. Allah. Tidakkah engkau memerhatikan? Bermakna apa? Wajib kita memerhatikan, sentiasa memerhatikan kebesaran dia. Bahawa kapal-kapal yang berlayar di laut dengan nikmat kurnia Allah Ta'ala untuk diperlihatkan kepada kamu sebahagian dari tanda kemurahannya. Berjalannya, berlayar ni kapal dengan elok, itu sebenarnya Tuhan tajallikan kemurahan dia. Dia tunjukkan kepada kita nikmat dia, yang mana manusia dapat melakukan hubungan ekonomi dan sebagainya. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan dan bukti untuk berfikir bagi tiap-tiap mukmin yang tetap teguh pendirian dan sentiasa bersyukur. Orang-orang yang bersyukur sentiasa memerhatikan nikmat, sebab tanpa memerhatikan nikmat, hati insan itu tak akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Baik, yang bersyukur ni sifatul qalbi, sifat hati. Ya, jadi hati ni dia akan syukur.
jubilatil insan yuhib ila man ahsana ilai. Diperangaikan, Allah Ta'ala perangaikan manusia ni, dia akan kasih kepada orang yang banyak buat baik kepada dia, banyak memberi bantuan kepada dia, banyak maknanya menyediakan dan memberi kurnia-kurnia tidak terhingga. Siapa dia? Tidak ada melainkan Allah Ta'ala. Bila dia perhati, dia nampak. Bila dia nampak, bahawa dia akan rasa kasih dan syukur. Sebab tu pentingnya memerhati dengan perhatian yang mengandungi pengiktibaran dan keinsafan. Kalau dia perhati seperti-perhati, macam tu jadi orang kafir yang boleh perhati. Tengok langit hanya nampak langit, tengok mana bumi hanya nampak bumi, nampak makhluk saya itu terhijab. Dia nampak di belakang satu lagi besar di atas tu. Iaitulah memandang pentadbiran dia. Sesungguhnya demikian itu mengandungi keterangan dan bukti untuk berfikir bagi tiap-tiap mukmin yang tetap teguh pendirian dan sentiasa bersyukur. Sebab itulah dalam pengajian Usuluddin wajib kita mendirikan dalil dalam tiap-tiap sifat berdasarkan ayat-ayat ni. Tuan-tuan kata alam tara, banyak tuan ulang. Bila kamu memikir, mana memikir mengambil dalil adalah satu kewajipan kepada insan untuk membina akidah dia yang betul. Dan orang-orang yang tidak bersifat demikian, apabila mereka dirempuh serta diliputi oleh ombak yang besar, bila Ta'ala kenakan mereka itu ghasyiyahum maujun, menyelubungi mereka oleh ombak yang besar, seperti kelompok-kelompok awan menyerkup mereka. Pada saat itu semuanya berdoa kepada Allah Ta'ala dengan mengikhlaskan kepercayaan mereka kepada-Nya. Ya Allah, mereka berdoa bulat semata-mata. Kemudian apabila sahaja Allah Ta'ala menyelamatkan mereka ke darat dan selamat, maka sebahagian saja di antara mereka yang bersikap adil lalu bersyukur, yang lain sebaliknya. Lepas tu dia bertandak balik dari buah maksiat ni. Masa ketiga mereka dikena bala tadi, bulat mereka mengadu, insaf. Bila dah lepas, dia ulang balik telah pegangai manusia. Itu sebab dinamakan insan. Insan dia ambil kalimah apa? Nasya, yansi nisyanan, makna lalai. Sebab tu perlu diperingat. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Beringat-ingatlah kamu, sebab beringat-ingat itu memberi manfaat, supaya manusia sentiasa dalam cahaya kesedaran, tidak mereka dalam kegelapan kelalaian. Lalu bersyukur kepada Allah Ta'ala serta mengesakannya, dan sememangnya tiada yang mengingkari bukti-bukti kemurahan kami, melainkan tiap-tiap orang yang bersifat pemungkir janji, lagi amat tidak mengenang budi. Dia tersepit, dia minta bantuan. Dalam ujian mereka minta pertolongan. Bila Tuhan dah lepaskan dia, diulang balik pengayat ni. Jadi ulang balik kedegilan mereka tadi. Tafsirnya Allah SWT berfirman bahawa dia telah menundukkan laut. Laut itu dalam kekuasaan Tuhan, sebab semua makhluk dia, untuk dapat dilayari. Kalau terbilang di laut, laut sedut, kita tenggelam habis kan. Kalau Tuhan jadikan laut, dia tidak boleh menampung kapal. Kapal letak tenggelam macam kan. Tak boleh guna langsung. Jadi Allah Ta'ala izinkan permukaan laut itu dilayari oleh kapal-kapal yang besar-besar. Dan suruh kapal besar-besar pula, dia buat kasino pula dalam kapal dia. Jadi berjoget ke ramai, dia buat maksiat, macam-macam manusia ni. Dia menghubungkan maknanya pulau-pulau antara satu dengan yang lain, negeri sekarang negara ke negara, Tak cukup lagi mana pelayaran di atas permukaan, dia buat pula dalam kapal selam ni macam-macam tadi. Jadi makhluk bernama manusia ni mengambil nikmat cukup banyak tadi. Ya, darat, laut, permukaan, bawah laut dia ambil, semua disapu. Maka kalau dia engkar dengan Tuhan, terlampau layaklah mereka itu disumbat dalam neraka wal a'yazubillah. Kemudian Allah memperhatikan nikmat dan tanda-tanda kekuasaannya. Allah Ta'ala memperlihatkan, mana dia bila memperlihatkan, mengizharkan, wajib bagi kita menyambut. Nyambut dengan apa? Memandang. Kalau kita seorang suruh, tengok ni, tiba-tiba guru suruh anak murid tengok, kita nak tengok dia main macam tu. Melayang duster di baling. Budak main handphone kat belakang, anak murid tengah mengajar kat belakang.
Guru tengah mengajar dia main handphone, pak, kena baling je dan ya. Mana tidak mengambil perhatian, dia kurang ajar. Tuhan paparkan kuasa besar dia, lalu manusia tidak memerhati. Dan Tuhan suruh ni alam tara, mu tak perhati ke? Bermakna dia suruh kita melihat dengan cara sebenar supaya menghasilkan kekuatan iman dan menghasilkan pandangan membesarkan Tuhan dan merasa kerdil diri kita. Bila dipandang segala kejadian Tuhan, dia rasa besar Tuhan dan kerdil diri dia, kaya Tuhan dan fakir dia. Itulah pandangan itu yang dikehendaki. Ya, pandang semacam itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan menambahkan iman dia dan mendekatkan hati dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau pandang sepandang-pandangnya, itu pandangan yang melalaikan, akhirnya dia akan hanyut. Untuk dapat dilayari oleh kapal-kapal yang menghubungkan pulau-pulau antara satu dengan lain. Dengan demikian Allah Ta'ala memperlihatkan nikmat dan tanda-tanda kekuasaannya bagi setiap orang yang sabar lagi banyak syukur. Orang yang banyak bersabar dipanggil sabar, syukur dipanggil syakur. Ya, kalau syakir yang bersyukur, kalau syakur orang yang lampau banyak bersyukur. Sabir yang sabar, kalau sabar orang yang lampau banyak sabar ni. Itu bahasa Arab, dia ada luah, dia ada apa? Sirah. Dipanggil apa ni? Sirah mubalaghah. Lapas ni menunjukkan makna yang besar dan dalam. Sabir sabar, kalau sabur ataupun sabar atau fa'alun maknanya lampau. Tinggi darajat kesabaran dan lampau tinggi darajat kesyukuran dia dengan Allah Ta'ala. Sebab apa tinggi? Sebab dia menggunakan arahan Allah Ta'ala. Tadi memandang, bila dipandang dengan betul-betul keinsafan, akan lahir hati dia yang sangat syukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan apabila orang-orang yang di atas kapal berseru kepada Allah Taala, berdoa agar mereka diselamatkan dalam pelayaran mereka sampai mencapai pantai yang dituju. Ya, tuan guru saya itu ada pernah dia orang petani dan guru kita yang terakhir, tuan guru Haji Najmuddin, yang alim 4 mazhab. Dia mengajar di Mekah lama 27 tahun. Masa dia pergi Mekah tu naik kapal kan. Dia rasa-rasa macam tak sampai. Dia pukul oleh ombak sampai tiang-tiang atas dah jatuh. Bung, bung, layar. Yang baca Yasin, yang berzikir. Ya. Yang Tok Bomo pula mentera. Macam-macam dalam kapal perangai. Buat apa dia takut? Dia punya takut. Wah, macam itu berzikir macam-macam. Tadi yang timbul air dah beropak kapal. Air dah masuk dalam. Ingat-ingat tenggelam dah itu. Tapi Allah kata tidak, akhir selamat. Tu awal dia pergi, orang dulu nak pergi mengaji Mekah naik kapal naik. Kan kita kapal terbang, berdesuk kejap. Ya. Dia ingat habis dah, berapa tiang atas tu jatuh berdentung jatuh, ingat habis dah. Habis alhamdulillah selamat. Tu nak ceritakan di tengah laut berlaku begitu macam mana keadaan ni tadi. Situ kita nampak maknanya Allah Taala punya kuasa besar, bila dia selamatkan selamat. Allah. Ya Allah SWT berfirman dia, dan apabila orang-orang yang di atas kapal tu berseru kepada Allah Ta'ala, berdoa sungguh-sungguh bila diuji, bergegar kapal tadi hibut ke, ya, dan perayaan mereka sampai ke pantai, akhirnya selamat. Maka apabila Allah Ta'ala telah menyelamatkan mereka sampai ke darat dengan dituju tadi, sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tiada mengingkari nikmat dan kurnianya. Sebagian lagi yang lain jadi, ya, dia buat hal balik dengan Tuhan. Padahal tadi ingat matilah, Tuhan beri dia apa? Keselamatan. Maka lahir golongan satu yang syukur, satu yang tetap dengan kedegilan di mana. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'ah. Inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Ya ayuhan nas, secara umum Allah Ta'ala memanggil wahai sekalian manusia. Ya, biasa panggil secara khusus tadi ya ayyuhallazina amanu wa beriman. Ini secara keseluruhan wahai insan, wahai manusia yang mempunyai akal, maknanya yang membezakan antara haiwan yang tak berakal. Apa Tuhan sebut sini? Ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Mana benalah takwa,
yang sungguh, ketakutan yang sungguh, perhatian yang sungguh. Bertakwa ni bahasa Arab. Orang Melayu sebagai terjemah takut. Dia banyak terjemah takut, berhati-hati, bersiap siaga, semua itu makna takwa. Lepas tu Sayyidina Umar mentafsirkan takwa ni, kau tengok macam mana orang berjalan di hutan belantara yang penuh dengan duri. Maka kamu akan tengok dia menyusun langkah atau laju ataupun perlahan. Jawab dia perlahan. Berduri banyak kan, dia akan langkah selangkah. Mana nampak kecermatan dia dalam menyusun langkah. Habis itu orang takwa, dia akan susun langkah kehidupan dia dengan cermat, supaya dia tidak terpijak duri-duri maksiat, duri-duri kemungkaran maknanya. Maka bertakwa ialah imtisalul awamir wajtinabun nawahi zahiran wa batinan, menjunjung segala perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan segala larangan dia zahir dan batin. Dan membela takwa mesti dimulakan pertama sekali dengan al-ilmu. Tanpa ilmu manusia gagal membela takwa. Sebab pelaksanaan dua, satu kena buat, satu kena tinggal. Maka macam mana nak buat, macam mana nak tinggal kalau benda tu dia tak tahu apa dia suruh buat, apa yang suruh tu tinggal. Mustahil dia boleh buat kalau dia tak tahu maknanya. Itu sebab kalau program besar, sebelum program berjalan mesti ada satu benda besar dia akan buat, dia panggil taklimat. Kan? Mesti ada taklimat. Ni program besar, dia orang duk tunggu macam nak buat apa. Dia mesti ada taklimat. Habis taklimat pun dedahkan program gini, tentatif dia gini. Barulah berjalan lancar. Kalau tidak, kaku dalam majlis tu. Jadi taklimat adalah penting. Mana dalam membina takwa, kita kena mengambil taklimat daripada mana? Al-Quran dan hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu maksudnya. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu dan takutilah akan hari mana akhirat yang padanya seorang ibu atau bapa tidak dapat melepaskan anaknya dari azab dosa, dan seorang anak pula tidak dapat melepaskan ibu atau bapanya dari azab dosa masing-masing sendiri pun, masing-masing sedikit pun tak dapat. Sesungguhnya janji Allah Ta'ala adalah benar, maka janganlah kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia, dia terperangkap dengan melayan kehendak anak bini, sehingga dia sangkut dengan Allah Ta'ala. Jangan pula kamu diperdayakan oleh bisikan dan ajakan syaitan yang menyebabkan kamu berani melanggar akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini antara peringatan besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kepada kita satu motivasi besar. Apa dipanggil? Zikrul akhirah. Wakhshaw yauman la yajzi walidun an waladih. Mana pada hari yang tidak boleh memberi pertolongan bapa atau ibu kepada anak pula kepada ibu bapa. Sebab dua ni insan yang sangat kuat hubungan. Ibu bapa kasih pada anak pula kasih ibu bapa. Namun di sana punya kehebatan dahsyat, masing-masing tak boleh buat apa. Sebab apa? Bila ditayangkan julangan neraka yang sangat dahsyat, masing-masing dan nafsi. Betul dalam ayat dia kata yauma yafirru mar'u min akhi, pada hari yang larilah seseorang daripada orang yang terdekat. Siapa terdekat? Paling dekat suami isteri, ibu dengan anak, ibu bapa paling dekat. Jadi dalam hadis tu didatangkan satu hadis Nabi SAW, Allah Ta'ala timbang amalan seorang tu tak cukup satu je, satu je lagi pahala dia nak. Banyak satu je untuk dia masuk ke syurga. Mana dacing dia tu dah sengit sikit je, bukan banyak, sikit, satu je. Rasa-rasa dapat kan, maka kalau ikut prosedur dia, neraka tempat dia walaupun sikit. Sebab amalan jahat lebih berat daripada amalan kebaikan. Tapi oleh kerana sikit, Allah Ta'ala izinkan hamba tu pergi cari orang yang boleh melepaskan. Minta satu, dia pergi jumpa ibu, bapa, jumpa pula dekat isteri, anak, seorang tak boleh pergi. Semua nafsi, semua dah takut. Akhirnya balik menghadap Allah dengan cara yang layak dengan kebesaran Tuhan, dengan hati yang sangat gemetar. Tak dapat satu, bukan banyak. Akhirnya Tuhan kata pada malaikat, ambillah tangan hamba ni, masukkan di dalam syurgaku dengan kasih sayang aku. Maknanya apa? Kasih sayang Tuhan yang paling besar. Maka jangan gadaikan kasih itu kepada yang lain. Bila bertembung kasih Allah dengan kasih makhluk, belakangkan kasih makhluk, letak kasih Tuhan di depan. Itu maksud, bahawa dia akan selamat. Tafsirnya Allah SWT berfirman mengingatkan akan manusia
akan datang tentang hari pembalasan. Itulah hari kiamat. Batu apa saja yang kita nak buat, ukur dengan sadar. Iza aradta an taf'ala amran fatadabbar akibata fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Bila baik teruskan, kalau tak baik sila stop, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Akan datang mana tentang hari pembalasan. Itu hari kiamat di mana seorang bapa tidak dapat menolong anaknya. Itu makna hubungan kontak ibu bapa dengan anak sangat apa? Kuat. Ya, anak dengan isteri mana kontak kuatnya? Anak. Isteri bila suami mati saja, dia isteri bagi si Polan. Ini isteri Abdul Razak. Bila Razak mati, dia bernikah dengan Rahim. Orang panggil dia apa? Isteri Rahim ke isteri Razak ini? Kalau anak, tetap sampai mati. Ini anak bin Abdullah, sampai mati anak bin Abdullah. Kalau bini, tak ada. Dia mati je, dia kahwin lain dia, dah dia ada bini orang lain. Dia tak nama bini kita lagi kan. Kita mati je, bini kita menikah lain, dah nama bini lain. Boleh nama bini kita, bila kita nikah je, ya, dia kita meninggal, orang lain pun pinang ni boleh masuk. Dah ada bini orang lain, orang tak panggil bini kita lagi dah. Ya, itu maksudnya tak kuat. Tapi kalau kuat anak ke mana pun dia bin kita kan. Ya, sampai ke mati pun, mana pun, kiamat pun bin kita, dia tak akan lari tu. Nisbah dia kepada kita tak akan lari, tetap anak kita. Tapi kalau bini tak tentu lagi kan. Dia mati, dia kahwin lain. Kadang sampai tiga laki pun dia. Mati seorang, laki nikah lain. Dia seorang, nama orang nak menikah, dia takut aku nikah aku mati pula kan. Ini bini puaka pun. Ya, nikah mati empat tapi laki dia kan ada juga macam tu. Macam-macam tu semua takdir Tuhan belaka. Tapi maknanya apa? Dia berubah. Mula dia isteri pada Abdullah, lepas tu isteri pada Ibrahim, lepas tu isteri pada Musa. Banyak laki. Maka macam tu besok kalau di akhirat semua ke syurga, dia jadi isteri pada siapa? Laki pada siapa? Setengah ulama kata yang akhir. Kalau akhir dia isteri di Ibrahim, maka dia jadi sama dengan Ibrahim. Setengah ulama kata dia pergi pilih. Empat tu pilih yang mana dia nak. Wah, terkasung semua ke syurga lah kan. Tapi sana satu dia tak ada cemburu dan pilih tak apa. Cemburu, hasad, dengki semua Tuhan dah cabut daripada penghuni syurga. Dia tak ada itu. Itu yang nikmat. Atas dunia jangan dia jeling. Terbalik dia jelingnya mata. Akhirat tak ada. Sifat-sifat tu kotor, Tuhan buang. Hasad, dengki, cemburu, habis Tuhan buang dia. Jadi dia beri pilih pada perempuan tu. Dia nak suami dia yang mana dan di setengah-setengah tu kalau isteri-isteri para awliya dia tak nak kan. Dia nak isteri dengan apa? Tu dia punya tuku, dia punya wali, punya apa? Isteri tu orang kuat, orang dekat Tuhan, dia tak nak. Ataupun isteri dia, suami dia syahid pada jalan Tuhan, ada. Ya. Orang menikah pinang pun dia tak nak lah. Sebab apa? Dia sayangkan pangkat suami tu syahid, orang yang syahid kan. Jadi membali banyak dia bilang dia tak nak. Dia tahu as-syahid. Maknanya dia nakkan supaya dapat pangkat suami itu seorang syahid yang gugur pada jalan Allah Ta'ala. Jadi Allah SWT panggil secara umum manusia supaya bina takwa, dan membina takwa tu motivasi dia apa? Zikrul akhirah. Ia adalah wakhshaw yauman la yajzi walidun an waladih. Allah. Kemudian pesanan di akhir ayat ni, jangan kamu tertipu. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kehidupan dunia menipu daya kamu. Tertipu mana sehingga kita tak dapat melaksanakan tuntutan perintah dengan Allah. Dan ini yang banyak berlaku, sehingga mereka menggadaikan agama dengan sebab keduniaan yang sedikit tadi. Ya, itu di antara dia. Dan satu lagi firman Allah Ta'ala, innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya di sisi Allah Ta'ala pengetahuan yang tepat tentang hari kiamat. Pengetahuan tepat bila masa, itu Allah Ta'ala dia mengetahui. Dan dia juga yang menurunkan hujan dan mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang apa yang ada dalam rahim ibu yang mengandung.
laki ke perempuan ke. Dan tiada seorang pun yang betul mengetahui apa yang akan diusahakan esok. Biasa kita nak buat macam mana? Kita rancang je. Ya, kadang-kadang kita buat lain. Kadang-kadang tak sempat buat dan malaikat maut sampai habis jalan terus. Pun ada juga. Sama ada baik atau jahat. Ya, dan tidak seorang pun dapat mengetahui di bumi negeri manakah ia mati. Dan kadang dah siap kubur gini-gini, rupa mati tengah laut. Dia mati negara orang macam-macam. Tu. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui, lagi amat meliputi pengetahuannya. Begitulah maknanya keterikatan makhluk dengan Tuhan sangat dahsyat, sehingga bumi mana kita mati pun kita tak tahu. Ya. Tafsirnya inilah kunci barang-barang gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarikh kiamat, ya, apa yang ada dalam kandungan ibu, apa berlaku besok, yang kita nak buat pun kita tak tahu. Semua dalam ilmu Allah Taala. La ya'lamul ghaibah illallah. Tidak tahu benda gaib melainkan Allah Taala. Kecuali kalau dibuka tu lain. Ya, kalau dibuka macam Rasulullah menyatakan tanda kiamat satu, besok akan berlaku gini, nanti akan berlaku gini, akhir zaman akan wujud benda begini-begini. Itu Tuhan beritahu. Itu benda arif baru datang. Sekira hakikat asli tak ada siapa tahu melainkan Allah Ta'ala. Begitu juga para pewaris dia. Ya, para aulia Tuhan beritahu. Ya, tu Tuhan buka. Kalau Tuhan tak buka tak tahu. Oh, dia ni wali besar takkan tak tahu. Kalau Tuhan buka dia tahu lah. Kalau Tuhan tak buka, jangan kita paksa. Dia kata wali ni tak tahu ke? Bukan semua tahu. Ya. Yang mengetahui benda gaib itu kan menjadi satu rukun kepada dia. Tapi kebiasaannya dibuka oleh Ta'ala sebab sinaran nur qalbi dia terang. Ta'ala buka kan. Tiada seorang pun, bahkan Nabi sendiri atau malaikat akan mengetahui apabila hari kiamat itu tiba. Bilakah hari kiamat itu akan datang? Hari tepat saat dia siapa tahu. Juga turunnya hujan hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Kadang-kadang kita rasa macam nak hujan dah berat langit. Hujan lagi terang balik. Kadang tengah-tengah terang dia sesah hujan, menghibut atau macam-macam. Dan siapa yang ditugaskan menurunkannya di antara para malaikat, semua dah siap. Titisan hujan tu berapa titis, lebat, ya, gerimis ke apa, semua dah siap. Demikian pula hanya Allah Ta'ala yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim seseorang perempuan. Sekarang dia scan tengok kan, nampaklah lebih kurang, kadang-kadang salah ada. Dan apa yang akan diusahakan atau diperoleh seorang pada hari esok. Esok apa kita akan berlaku pun kita tak tahu. Ya, kerana dirancang dari benda lain, kerana tak sempat ajal sampai dulu. Dan di manakah seorang itu akan menemui ajalnya? Dalam negeri dia ke, luar negara ke mana, di tanah perkuburan, semua itu adalah benda gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makin rahsia-rahsia besar. Kalau Tuhan beritahu dan umur seorang lagi apa? Jahanam dunia. Dia tahu umur dia tahun 60, sekarang berapa 30. Anak lama lagi je, enjoy dulu gitu. Habis. Agak-agak nak mati seminggu kita duduk atas masjid kita. Yang tunggu keluar. Ini Tuhan tak bagi tahu tu pun kadang-kadang dia lalai. Sepatutnya dengan tidak diberi pengetahuan ini manusia sentiasa insaf. Ya, sebab takut-takut datang mengejut. Dan firman-Nya, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan pada sisi Allah Ta'ala jugalah anak kunci pembendaraan segala yang gaib. Tiada siapa yang mengetahuinya melainkan dia sahaja. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Buraidah bahawasanya Rasulullah bersabda, khamsun la ya'lamuhunna illallahu azza wa jal, innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arhami ma wa ma tadri nafsun ma za taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyil ardin tamut. 5 perkara hanya Allah Ta'ala mengetahuinya. Pada sisinya pengetahuan tentang hari kiamat itu satu. Dia yang menurunkan hujan. Kita tak tahu hujan itu bila. Dia yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Tiada seorang mengetahui apa yang akan ia usahakan dan perolehi besok. Dan tiada seorang mengetahui di bumi mana ia akan menemui ajalnya. Itu di antara 5 perkara yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hikmat-hikmat yang tertentu.
Dan satu lagi hadis riwayat dari Imam Ahmad daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, uti tu, cerita apa tu? Uti, utai. Bahasa Arab tak ada baca utai, dia baca uti. Atai itu atau uti itu? Itu apa? Utai, tidak type itu. Uti itu atau atai itu. Kalau baca tai kena baca hamzah atas, atai itu. Ya, kalau u kena baca uti itu. Uti itu mafatihah kulla syai'in illal hams. Innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilu ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun maza taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayil ardin tamut. Aku telah diberi kunci-kunci segala sesuatu. Semua tu Allah bagi kat Nabi tu. Ada kunci dia. Langit bumi semua ada tu. Ya, selain 5 perkara ni, yang ni Tuhan tak bagi. Ya, hanya pada sisi Allah Taala pengetahuan tentang hari kiamat. Dialah yang menurunkan hujan, matahari tu hujan bila-bila, kat mana, macam mana, itu dia tahu. Dialah yang mengetahui sebelumnya apa yang akan diusahakan besok, apa tahu, itu melalui ilmu Tuhan. Dan peroleh untuk hari esok, dan tiada seorang mengetahui di bumi mana ia mati. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui lagi Maha mengenal segala sesuatu. Jadi maknanya itu menunjukkan apa? Ilmu gaib ada sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, kebesaran dan keagungan pentadbiran dia dalam seluruh makhluknya. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammad. Fa inna khaira kulluhu bi anta min al-haqqi nabiyyaka. Alhamdulillah.